Okey. So seperti mana maklumat semua, kalau cikgu record ni bermakna selepas record, cikgu akan upload ya dalam YouTube cikgu, iaitu cikgu ada YouTube channel iaitu Cikgu Rafi. Okey, Cikgu Rafi Sejarah. So situ banyak playlist. Okey, dalam playlist tu ada playlist sejarah form 1, form 2, form 3, form 4, form 5, kemudian geografi form 1, form 2, form 3, and ekonomi okey form 4 dan juga form 5. So boleh tengok dalam tu. Kalau kamu nak tengok mana-mana topik, boleh tengok balik, okay, video-video kelas pembelajaran cikgu. Okay, boleh tengok free. Okay. Baik. So kita akan mulakan hari ini dengan okay, apa yang kamu telah belajar sepanjang tahun untuk geografi tingkatan 2. Ini khas untuk para pelajar yang akan menghadapi peperiksaan pada minggu depan atau minggu lagi satu. Baik. Kamu telah belajar tentang skala dan jarak. Okey, kita belajar tentang skala. Kita ada skala lurus dan juga skala apa? Untayam. Skala lurus dan juga skala pecahan pengimbang dan juga skala penyata. Untung daripada sekolah. Okey, Cobra. Okey, baik. Okey, thank you. Okey, so kamu boleh tengok tentang skala. Skala ada 3, skala lurus, skala penyata dan juga skala pecahan pengimbang. Okey. Dan kemudian kamu belajar tentang jarak. Bab 2 kamu belajar tentang peta topografi. Dan peta topografi tu ada garisan timuran dan juga ada garisan utaraan. Okey, baik, kita tahu sebagai contoh ya, kalau garisan-garisan peta topografi dia ada garisan-garisan begini ya. Apalah bengkok-bengkok ni cikgu. Okey, garisan-garisan seperti ini dan ini, kemudian yang ini. Okey, kemudian kamu juga belajar tentang ada garisan seperti melintang begini. Okey, baik. Baik. Cikgu nak tanya kamu lah saja pop quiz untuk kamu ingat Baik. Untuk yang bahagian A ni, iaitu garisan A ini garisan apa dan garisan B ini garisan apa? Nak tengok korang confuse lagi ke tak? Garisan A, garisan timuran ke garisan utaraan? Yang B, garisan timuran ke garisan utaraan? Sila tulis jawapannya dalam grup chat. Utaraan. Okey. Yang A tu apa? Utaraan. Okey, betul. Yang B? Yang B macam ni? Okey, yang lain-lain. Macam mana? Melody, Angel boleh jawab tak? Betul ke Faris Hamzah? A tu utaraan, B tu timuran. Daing? Daing macam mana Daing? Bye-bye, tak payah bye-bye sangatlah. Okey. Bagaimana? Mana? Yang mana satu? Yang mana satu garisan timuran, garisan utaraan? A ke B? Garisan timuran B, garisan utaraan A. Garisan timuran B. Garisan utaraan A. Itu dia kata. Yang Cobra kata B utaraan dan A adalah timuran. Are you sure? Are you sure? Yes. Yelah sebenarnya. Okey, baik. Jawapan sebenarnya adalah iaitu yang A ini adalah garisan apa? Garisan utaraan. Kenapa dia utaraan? Utaraan kan dia menegak. Tak. Utaraan dia melintang. Tahu kenapa? Kenapa? Kerana nilai dia bertambah sampai ke utara. Itu yang korang selalu confuse. Itulah sebab cikgu kena tanya balik. Korang confuse rupa-rupanya selama ini. Wait. Kan? Saya ingat cikgu cakap. Ya, betul. Contohnya yang A ni kan. Kalau kita lihat nilai dia. Kalau contohnya nilai dia kat sini. Okey, 5. Kemudian di sini nilai dia 6. Kemudian garisan ini nilainya 7. Dan garisan ini nilainya 8. Nampak tak? Dia punya nilai semakin bertambah ke atas. Maknanya bertambah ke utara. Sebab itu A itu adalah garisan utaraan. Ingat tu? Okey, garisan utaraan. Yang begini, okey. Ya, yang ini timuran.
Walaupun garisan ini ditulis ke atas, dilukis ke atas garisan itu, tetapi nilai dia bertambah ke arah timur. Iaitu contohnya, betul. Contohnya, okey, kalau kita lihat di sini, okey, yang itu 1, kemudian di sini 2, kemudian di sini 3, dan kemudian yang sini adalah 4. Bermakna nilai dia, okey, dia punya value increasing ke arah timur. That's why yang ini dipanggil timoran. Faham jadi itulah dia garisan timuran dan garisan utaraan. Supaya this is to make kamu semua clear tentang perkara ini. Kalau tak clear, bagi tahu cikgu. Ya. Itulah garisan timuran dan juga garisan utaraan. Dah tahu dah. Utara pula yang mana? Yang A. Yang A itu adalah utaraan. Okey? Yang A itu utaraan. Yang macam ni. Senang cerita apa tahu, Madia? Yang ini utaraan, yang ini timuran. Utara dia punya value sampai ke atas, naik. Kemudian timuran dia punya value semakin bertambah ke arah timur. So that's why yang ini dipanggil timuran, yang ini dipanggil utaraan. Clear? Peliknya, kenapa pelik? Pelik je. Kenapa pelik? Itulah sebenarnya, itu dia. Itulah betul. Itulah dia. Kan? So jangan confuse Jangan confuse. Okay, so itu peta topografi. Itu yang selalunya pelajar-pelajar lupa. Satu lagi iaitu rujukan grade. Ingat rujukan grade kita tahu ada 2 jenis, iaitu rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. Rujukan grade ni kalau ada sesiapa yang ada masalah, bagi tahu cikgu ya. Boleh tulis dalam grup chat. Oh, saya tak faham lah cikgu rujukan grade. Boleh tulis sekarang. Nanti kita akan tengok. Okey. Baik. Kemudian bab yang ketiga iaitu pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim. Kita dah belajar tentang pergerakan bumi ada 2, iaitu putaran bumi dan peredaran bumi. So kita tahu bahawa putaran tu adalah di mana bumi berputar di atas paksinya. Okey, manakala peredaran ialah bumi ini dia beredar mengelilingi matahari. So itu dipanggil peredaran. Kalau 4 dah tahu, kalau 6 angka macam mana cikgu? Okey. Baik. Kita tanya, siapa nak tahu tentang rujukan grade 4 angka dan 6 angka? Siapa nak tahu? Siapa yang nak nak ulang kaji balik, nak tahu sikit? Siapa? Madia kata, okey, Madia. Okey, kemudian tu pembaris pun tak dapat. Okey, yang lain-lain? Faris Samzah kata Ana. Ya, Ana. Baik, bagaimana yang lain-lain? Adila Arisha pun kata ya. Okey, bagaimana pula dengan Amanda, Angel, okey, Suhi, okey, dan juga bagaimana dengan Melody, Kaishi? Okey, nak tahu rujukan grade? Ke dah tahu dah? Okey. Baik. So kalau I just sick, but my teacher says 5.8. Okay. I see. Okay, tak apa. Jom kita tengok. Okay, berkaitan dengan rujukan grade. Okay, rujukan grade pada muka surat 16 hingga 30. And I got mad. Janganlah marah. Janganlah marah macam tu. Okay, baik. Okay, jom kita tengok berkaitan dengan rujukan grade 4 angka dan rujukan grade 6 angka. So ramai yang tak clear lagi tentang ini, jom kita tengok. Baik, begini caranya. Okey, rujukan grade and IT the paper. Janganlah macam tu. Aduh, hai. Nak bergaduh aja kau ni kan. Okey. Baik, rujukan grade 4 angka. Okey, nampak tak ni? Dia dah mentionkan kat sini, kalau rujukan grade 4 angka, for example kalau rujukan grade 4 angka adalah dia akan ambil daripada garisan timuran dulu, kemudian baru garisan utaraan. Maknanya untuk this area kampung raya ini, okey. Aduh. Ya Sarah. Okey, tiba-tiba je kan. Okey. Ayuk.
Okey. Rujukan grade 4 angka iaitu terbuka. Okey. Baik, kita akan ambil 31 dan 53. Macam mana buat ni? 31 kita ambil yang ini. So 31 this area sampai this area. Okey. Manakala 53 daripada this area sampai this area. So sebab tu kita ambil 3153. Bacanya mesti ambil yang timuran dulu baru utaraan. Sebab itu 3153. Kalau untuk rujukan grade 6 angka, okey, contohnya rujukan grade 6 angka dia tak minta kawasan, dia akan minta spesifik seperti kilang kat sini. So ini kilang kat sini, kalau kita lihat ada kilang. Okey, dan kilang ini bagaimana nak kira berapa dia punya rujukan grade. So, tempat yang sama daripada sini kamu akan gunakan pembaris untuk kamu pecahkan kepada 10 poin. Ya. Ya, maksud yang ambil nombor bawah dulu baru atau ke? Ya, ambil nombor bawah dulu baru ambil atas. Ambil bawah dulu baru ambil atas. Itu untuk rujukan grade 4 angka. Okey, Ahmad Mutawali. Ya, typo. Kemudian, okey, kalau kamu ambil garisan ini, kamu pecahkan, kamu gunakan pembaris untuk kamu tandakan 0, 1, 2, 3, nampak tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan kemudian kamu juga pecahkan 53 itu kepada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. 10 tu pada 54 tu lah. 10 tu pada 54 Jadi kemudian barulah kamu ambil. Okey, 3, 1. Kemudian kamu tengok di sini ada 4, kamu ambil 4. Okey, 3, 1, 4. Okey. Dan juga satu lagi kamu ambil 5, 3, 5, 3, 3. So susun dia iaitu 3, 1, 4. Kamu ambil yang ini. Okey. Dan juga 5, 3, 3 kamu letakkan di belakang dia. So inilah dia rujukan grade 6 angka. Nampak tak? Ini cara dia. 3, 1, 4. Okey, letakkan di depan. Dan 5, 3, 3 kamu letakkan di belakang. But remember, kamu kena buat garisan tu dulu. Kamu kena buat pecahkan kepada 10 poin. Supaya ianya lebih tepat. Ini cara dia. Okey, rujukan grade 6 angka. So 314 533. Boleh faham? Okey. So nombor kecil, nombor kecil tu penting. Okey, untuk rujukan grade 6 angka, okey, nombor kecil tu sangat penting. Sangat-sangat penting. Contohnya rasanya kita ada latihan dekat belakang ni. Kalau kita lihat kat belakang ni ada latihan seperti ini. Okey. Contohnya, kalau kamu tengok buku teks kamu dekat bawah tu ada balai polis. Dia minta nyatakan rujukan grade 6 angka bagi ciri tersebut. Iaitu balai polis dan sekolah di kampung pulau. Okey, kalau kamu tengok buku teks tu, okey, di balai polis mana? BP BP, balai polis BP. So kamu tengok BP tu kat mana? Dekat sini. Okey. So kalau dia menggunakan perkataan BP, okey, kat manakah letaknya ini, cikgu? Kamu ambil titik di tengah-tengah. Ambil titik di tengah-tengah tengah-tengah BP tu kan? Okey, BP tu kamu ambil titik yang di tengah-tengah tu. Okey, kemudian kamu pecahkan kepada 10 bahagian daripada sini. 0, 1, 2, 1, 2, 3. Cikgu tak boleh buat lah sebab pennya besar sangat kan. Kamu akan pecahkan dia. Jadi kalau kamu pecahkan dia, okey, menggunakan pembaris, kamu akan dapat. Kalau tak silap cikgu, di sini adalah lebih kurang 6. Okey, yang ini titik ini adalah 6. Okey. Manakala kalau yang di sini, okey, di sini pula kalau kita lihat, okey, merujuk kepada 5 atau 6 juga. 6. Jadi, okey, bagi tahu cikgu, okey, berapakah
RG 6 angka bagi balai polis? Sila tulis jawapan dia di grup chat sekarang. Sila tulis jawapan dia di grup chat sekarang. Semua, cikgu nak semua jawab. Semua tulis jawapan dia di grup chat sekarang. Berapakah RG 6 angka bagi BP itu? Gunakan nombor-nombor yang telah cikgu gunakan tadi. Berapa? RG 336 636. Terbalik rasanya Faris Hamzah. Terbalik rasanya ni. Betul Ahmad Mutawali, betul Melody. 636 336. Okey, 636 336. So tak perlu koma tak perlu koma, just RG 636 336. Dia macam tu. Dia tak perlu koma, dia terus RG 636 okey 336. Bagus, bermakna kamu ambil 636 kemudian 336 macam tu. Boleh faham tak Maria? Baca yang utaraan dulu. Confuse. Iya, apa yang nak confuse? Okey. Baik. Nak tanya korang lah lebih satu macam tu boleh ke? Sepatutnya tidaklah sebenarnya Sarah, sebab okey, kamu perhatikan macam mana kita nak dapat 6 ni cikgu? Okey. Kamu tengok betul-betul. Okey. Okey, cikgu padam. Okey, padam betul. Padam okey, cikgu padam. Okey. Sekarang kalau katakan titik itu titik yang cikgu ambil tu, okey, contohnya cikgu ambil titik yang ini okey, titik ni. Okey. Dan cikgu buat garisan ke bawah. Okey. Agak-agak kamulah okey, agak-agak kamulah. Okey, anggaran kamu, estimation kamu, adakah dia benar-benar di tengah-tengah? Is it dia betul-betul di tengah-tengah garisan? Tell me. No. Tak. Dia terlebih sikit, betul tak? Dia terlebih sikit. Ya. Jadi sebab itu dia, cikgu ambil dia 6. Nampak tak? Dan kalau kita ambil dari dia tak macam ke kanan, tapi dia is not center. Kalau center dia mesti 5. Tapi dia ke kanan sikit. So dia might be 6. Kemudian kalau kita ambil daripada sini, kemudian kita terus ke sini, okay. So tell me, okay, sekarang ni dia benar-benar di center ke ataupun dia lebih ke atas sikit? Bagi tahu cikgu, dia benar-benar di center ke atau lebih di atas sikit? Tell me, cuba tengok betul-betul. Okay, cikgu zoom lagi lah. Cikgu zoom lagi. Adakah dia benar-benar di center? Ke bawah sikit? Is it ke bawah sikit? Okay, is it ke bawah sikit? Okay, cikgu buat line baru Okay, daripada sini cikgu pergi ke sini. Okay, now bagi tahu cikgu. Dia betul-betul center ke ataupun ke atas sikit? Tengok betul-betul. Atas sikit kot, betul tak? Okay. Cuba kamu tengok betul-betul. Okay. Which is lebih besar? Yang ini ke lebih besar atau yang ini lebih besar? Which one lebih besar? A atau B lebih besar? A atau B lebih besar? A lebih besar? Sure. Cikgu ialah ke atas. Kamu perasan tak? Dia B lebih besar, betul? Bila B lebih besar, bermakna okey, dia tak center. So garisan ini tak center. Okey, garisan ini tak center. So dia more ke atas. So might be dia adalah 6. Kemungkinan besar dia adalah 6 sebab dia tak center. Dia adalah ke 6. Kita tahu kan lepas 5 6 kan. Kalau center 5. Kemudian kalau atas sikit 6. Betul.
That's why cikgu letakkan dia sebagai 6-6. Jadi untuk menulisnya, kita ambil garisan timuran dulu. Mana timuran? Kan cikgu cakap, yang ini timuran, yang ini utaraan. Timuran dia akan nilai dia bertambah ke timur. So kita ambil 6, 3, 6. Okey, 6, 3, 6. Kemudian 3, 3, 6. You see? RG 6, 3, 6, 3, 3, 6. Okey. Boleh faham semua? Okey, clear okey, bagus Faris Hamzah. Itu sebenarnya cara bagaimana untuk kita dapatkan rujukan grade. Rujukan grade 6 angka. Clear, Roger? Alright, good. Baik, let's say lah kita nak jawab satu lagi. Okey, baik. Satu lagi iaitu kita nak tengok berkaitan dengan sekolah. Okey, so dia kata suruh cari sekolah di kampung pulau. So kamu tengok kampung pulau, ini kampung pulau. Okey, ini kampung pulau dan ini sekolah. Cikgu, kalau sekolah ni perkataan dia kat mana ya? Sebenarnya tempat dia kamu boleh ambil di titik dia. Okey, di titik itu. Jadi, okey, kalau cikgu akan gariskan dulu. Seperti contohnya, cikgu akan gariskan titik ini, okey, titik ini dan ke bawah. Okey. Kemudian kita akan ambil titik ini dan juga ke tepi ini. Okey. So di sini mungkin jelas. Kalau kita lihat, yang ini berapa agaknya? Ini mungkin should be berapa? Should be, dia tak boleh 5. Either 6 or 7. Tetapi ini more to 6, betul tak? More to 6 kan? Ini more to 6. Tetapi kalau yang di sebelah atas ni, yang di sebelah atas ni jauh daripada 5, betul tak? Jauh daripada 5. Jauh daripada center. So, maybe 6, 7 dan 8. So, yang ini kemungkinan besarnya adalah 8. 8. So, sekarang bagi tahu cikgu, berapakah RG dia, rujukan grade 6 angka bagi sekolah? Okey, semua tulis jawapan dia dekat group chat. Berapakah jawapan untuk sekolah RG 6 angka? Okey, so ada yang tulis. Okey, kita lihat. Faris Hamzah kata RG 646-308. Ya. Okey, Sarah pun sama, Erin pun sama, Melody pun sama. Angel Chung pun sama. RG 646-308. Bagus. Okey, bagus. Itu cara dia bagaimana untuk kamu estimatekan dia. Ya, wassalam Mardia. Kenapa Mardia? Kamu confuse lagi tak? Mardia, kenapa ada skala tu? Okey, bagus soalan itu. Baik, kamu dah belajar skala kan? Okey, skala untuk apa? Skala untuk mengukur jarak. Okey, bagus Ahmad Mutawali. Kenapa ada skala tu? Skala adalah bermaksud untuk mengukur jarak. Baik, siapa boleh bagi tahu ini maksudnya apa ni? 5 km kot. Salah. Take note benda ni Okey. 5 meter lagi salah. Okey. Baik. Kalau skala yang kamu belajar selalunya, 1 nisbah 100,000. Okey. 100,000. Okey, 100,000. Ini bersamaan berapa? Bersamaan dengan, okey, cikgu buat kat sini bersamaan dengan 1 cm, okay, is equal to, okay, 100,000 cm. 100,000 cm. Okay, 100,000 cm. Okay, kejap kita tengok. Yes, cm. So, kalau 1 cm bersamaan, 1 cm di peta is equal to 100,000 cm di atas darat. Means that, okay, itu bermaksud 1 cm bersamaan dengan, okay, bersamaan dengan 1 km. Correct? Betul? Betul tak? Okay. So, faham tak? Itu kalau 1, okay, itu 1 km.
Tapi itu kalau 100,000. Tapi ini 50,000. Bermakna berapa? Bermakna berapa? Ini adalah equal to 1 cm, okay, is equal to 50,000 cm. Means that is equal to 1 cm, okay, equal to 0.5, okay, 5 kilometer. Itu skala. Itu maksud dia skala ini. Boleh faham tak? So skala 1 nisbah 50,000 bermakna 1 cm mewakili 0.5 kilometer ataupun 500 meter. Ya betul, Farid Samsah. So tujuan skala ni untuk apa? Untuk kamu ukur jarak. For example, jarak lurus daripada Kampung Ayu sampailah ke Ladang Balau. So kalau kamu nak kira, pakai pembaris. Okey, berapa cm? And then let's say macam ni. Cikgu tunjuk Let's say kamu ukur daripada mana kita ambil sekolah ni sekolah di Kampung Ayu ni, okey, kita buat garisan sekolah Kampung Ayu, kita buat garisan kejap. Kejap kita tengok. Okey, sekolah ni kita buat sampailah kita ukur sampailah sekolah ni. Okey. So sekolah tu sampai sekolah ni daripada sini sampailah ke sekolah ini, sekolah Kampung Pulau. So kamu ambil pembaris dan kamu ukur berapa. Contohnya, kalau katakan kamu ukur daripada sini ke sini, so let's say lah kamu dapat, let's say katakanlah 10 ataupun 12 cm. Contohlah Okey, kamu dapat 12 cm. So what should you do? Iaitu 12 cm, okey, darabkan. Ya, betul. Kalau dalam 1 cm, 1 kilometer, kalau 90 cm sama dengan 90 kilometer. Betul. Betul Ahmad Mutawali. Betul. So, kalau kamu kira dapat 12 cm, what you should do is kamu kena darabkan dengan skala ni. Darabkan dengan skala ini. So, skala ini adalah 0.5 kan? So calculation dia adalah okey, calculation dia adalah 12 cm tadi. Okey, 12 cm darabkan dengan 0.5 kilometer. Okey, 12 cm darabkan dengan 0.5 kilometer. So kamu akan dapat apa? Akan dapat 6 kilometer. So bermakna jarak daripada sekolah itu, okey, sekolah Kampung Ayu sampailah ke sekolah Kampung Pulau adalah 6 kilometer. Itu kegunaan skala. Skala ni untuk kamu tahu nak kira jarak. Boleh faham tak Madia? Yang lain-lain boleh faham tak? Yang lain-lain boleh faham tak? Boleh. Okey, bagus Daing. Okey, faham ya? Boleh. Okey, terbaik. Madia boleh tak? Okey, yang lain-lain, Angel, Melody boleh? Bolehlah. Madia tak perhati lagi. Bolehlah kan. Okey. Kenapa Madia? Tak mana yang tak faham? Kat mana yang tak faham sebenarnya? Kat mana yang tak faham? Senang je sebenarnya. Geografi senang. Okey, geografi sebenarnya senang. Cuma kena tahu, kena faham konsep. Dan banyakkan latihan. Yang nombor tu yang mana? Yang nombor tu yang mana? Tak apalah. Kita nak tahu. Okey, yang mana satu yang kamu tak faham? Yang mana satu Madia? Okey. Yang 1 kilometer tu. Okey, kenapa 1 kilometer ni? Yang ini. Yang ini ke? Yang mana satu? Satu. Oh, okey. Baik. Sebenarnya 1 cm sama dengan 1 km. Ini adalah okey, skala. Okey, kamu tahu belajar skala kan? Ini skala. Okey, skala ni okey, 1 cm di atas peta sama dengan 1 kilometer di atas darat yang sebenar. Faham? Maknanya contohnya kalau katakan kamu daripada tadi sini, mana tadi Okey, baik. Kalau daripada sekolah tadi, okey, bila kamu ukur pergi ke sekolah ini adalah 12 cm kan?
12 cm. Tapi bila kamu darabkan dengan skala 0.5 ni, rupa-rupanya jarak daripada sekolah ke sekolah kamu pulau ni adalah 6 kilometer. Okey, 6 kilometer. Bermakna 6 kilometer in real life. Memang kalau kamu jalan kaki daripada sekolah tu sampai sekolah kamu pulau, jauhnya 6 kilometer. Tapi dalam peta hanyalah 12 sentimeter. So, itulah kegunaan skala. To calculate. Untuk kira how kita kata berapakah distance. Okey, berapakah distance tempat tu yang sebenar. Silakan Ahmad Mutawali. Wow. I haven't thought about that. Oh, ya ke? Okay. So, okay. Bagus Maria. Sekarang kamu realize kan? Kamu dah tahu bahawa sebenarnya satu batu bersamaan bersamaan berapa kilometer? Satu batu 1 miles 1 miles equal to 1.6 kilometer. So miles lagi besar daripada, lagi panjang, mile lagi panjang daripada kilometer. Yes, 1.6. 1.6 kilometer. Okay. Baik, so plus minus lah. Plus minus Cobra. 1.6 something lah. Okay. Jadi, kamu kena faham bahawa 1 sentimeter itu di peta. Yang di belakang itu adalah in real life. Kalau kamu ukur tempat tu betul-betul. Okay. Baik. So, inilah dia tentang rujukan grid dan juga skala serta jarak. Bagus. Ramai yang dah bertanya. Bagus. So, ramai yang dah faham. Okay. Okay. Is 1.609. Dia plus minus plus sikit-sikit lah. Okay. Baik. Seterusnya kita nak lihat berkaitan dengan, okay, ada lagi tak berkaitan dengan, ada lagi tak yang tak faham tentang pergerakan bumi? Rasanya semua faham kan pergerakan bumi? Okay. Pergerakan bumi ni. Ya cikgu. Okay, bagus. Okay. So, kita tahu bahawa inilah dia. Okay, pergerakan bumi ada 2. Susah juga nak soalan. Okay, boleh tahan susah juga nak soalan ni. Okay. Ya, bumi. Okay, dan bumi kamu kena tahu, okay, dia ada kutub utara dan kutub selatan dan menyebabkan perbezaan waktu tempatan. Okay, dan ada hemisfera utara dan hemisfera selatan. Sebagai contoh, dah lupa nama-nama dia cikgu. Okay, tak apa, revise balik nanti. Okay, revise balik nanti sikit tanda jandam, so tak ada susah sangat 4 musim ni. Ya, betul. Okay, berlakulah kejadian 4 musim. For example, kalau kita lihat macam di bumi, okay, so kalau kita lihat di bumi, for example macam biasalah, time-time ni kita kena buat apa? Dan kita ada masa sikit ni, okay, kita akan bertukar ke mod penerbangan lah. Kita terbang je boleh? Okay, jom kita bertukar mod penerbangan. So kita dah sampai dalam kapal terbang. Okay, so Rafiq Airline is back. Okay. Okay. Baik, jom kita lihat. Okay. So inilah dia Malaysia dan kita sedang berada di atas langit ni. Ni bumi kita. Okay, ini bumi kita dan kamu perhatikan bumi kita ini sebahagiannya memang akan menerima cahaya matahari dan itu waktu siang. Tetapi kalau di sebelah yang gelap ini adalah yang menghadapi yang di belakang menghadap matahari itu, yang di belakang dia, maka itu akan mengalami malam. Okey. Baik. So kalau kita lihat di sini, ini adalah bumi kita, dan kalau kita nak tengok tentang hemisfera utara dan hemisfera selatan. Okey, untuk hemisfera utara dan selatan, cikgu akan tunjukkan berkaitan dengan grid lines. Okey, ini grid lines. Okey, yang kalau kita lihat, okey, kamu nampak grid lines tu? Okey. Tanya yang macam nak ke putih tu. Okey, so equator ni, yes, equator tu adalah garisan khatulistiwa.
Okey, ekuator tu adalah garisan khatulistiwa. So, ekuator dan ke atas, maknanya yang ke atas ini adalah hemisfera utara, ya. Dan daripada ekuator ini dan ke bawah, yang ke bawah ke kutub selatan itu adalah hemisfera selatan. So ekuator ini adalah dia punya garisan khatulistiwa. Okey, garisan khatulistiwa, ya. So negara kita berada berhampiran. Ya, okey, dia separuh. Dia separuh. Ada yang separuh. Okey, Indonesia separuh berada di hemisfera utara dan separuh lagi berada di hemisfera selatan. Itu di Indonesia. Malaysia berada di hemisfera utara. Nampak tak? Okey. Dan ya, dan kalau kita lihat, kita akan mengalami iklim khatulistiwa, tetapi semakin naik Tropic of Cancer tu apa, cikgu? Okey, Tropic of Cancer ini adalah garisan sartan. Okey, garisan sartan. Dalam geografi kita belajar kan? Okey, iaitu ini khatulistiwa, kemudian garisan sartan, atas lagi ialah garisan apa? Atas sekali ialah garisan Arktik. Nampak tak? Arctic Circle. Nampak tak? Semua garisan-garisan itu akan menuju ke utara. See? Nampak ke utara. Ke kutub utara. Dari center of utara tu. So semakin kita ke bawah, maka dia akan turun semakin membesar. So garisan Arktik, nampak Arctic Circle, garisan Arktik. Kemudian di bawah dia adalah Tropic of Cancer, itu garisan sartan. Ya, betul. Dia tak sentuh. Okey. Kemudian di sini adalah equator, iaitu garisan khatulistiwa. Kemudian bila turun ke bawah, Tropic of Capricorn. Tropic of Capricorn ni sebenarnya dalam geografi dipanggil garisan jadi. Garisan jadi, garisan jadi. Okey, dan juga di bawahnya tu, okey, dan ke bawah sekali ialah garisan Antartik. Okey, garisan Antartik. Nampak tu, garisan Antartik. So ini adalah kutub selatan. Ya, garisan khatulistiwa tak kena kat Malaysia. Okey, tapi okey, kita dapat cuaca iklim khatulistiwa. Kita dapat cuaca iklim khatulistiwa, Okey, so ada pertanyaan, prime median dan juga anti meridian tu apa? Bagus. Baik. Prime median. Prime median adalah di garisan kosong. Iaitu di mana, cikgu? Inilah dia. Nampak tak ada prime median ni? Okey, nampak tak ada garisan prime median? Itu adalah kosong darjah. Ataupun kita dalam geografi dipanggil apa? GMP. Garisan meridian pangkal. Okey, GMP, garisan meridian pangkal, GMP. Yang ini adalah kosong darjah. Dan kosong darjah ini dia bermula. Dia akan kira mula kat situ. Perasan tak? Okey, dia macam ni. Situ kosong. Okey, cikgu tunjuk yang lebih jelas lagi, Itu kosong. Kamu perasan tak? Yang sebelah kanan tu ada 10 darjah E. Maknanya 10 darjah E itu adalah 10 degrees east. 10 darjah timur. Kemudian bertambah 20 darjah timur, 30 darjah timur, 40 darjah timur, 50 darjah east, 15 degrees east, timur, 70 darjah timur. Kemudian yang sebelah kiri pula adalah west ataupun barat. 10 darjah barat, 20 darjah barat, 30 darjah barat, 40 darjah barat, 50 darjah barat dan seterusnya. So di sini permulaan pengiraan garisan GMP. Garisan meridian pangkal. Sini kosong lah ni. Prime median ni kosong. Okey. So kosong, 10, 20, 30, 40. Kita terus 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 west, 140 west, 150 west, 160 west, 170 west dan nampak tak? Anti meridian 170 east dan 170 west. Maknanya, okey, 170 timur
dan 170 barat. So di sini apa cikgu? Anti-meridian. Anti-meridian ialah 180 darjah. 180 darjah, okey, adalah kita kata sebagai apa? Garisan tarikh antarabangsa. So di sini kamu kena tukar tarikh. Tarikh antarabangsa yang di sini. Ini garisan anti-meridian. Kita tahu kan satu bulatan bersamaan berapa? 360 darjah. Betul? 360 degrees kan? So nampak tak? 180s dan plus 180s equal to 360. Okay. So ini adalah anti-meridian. Negara-negara di belakang garisan itu satu di belakang ke? Ya betul. Ya betul. Tapi sebab itu garisan ini berada di kawasan tengah-tengah. Dan garisan ini, okey, kalau tak silap cikgu, dia ada kena sikit. Sebab, okey, kenapa dia lambat? Okey, cikgu nak tanya kamu. Bumi berputar, okey, ke arah barat ke arah timur? Bumi, dia berputar ke arah barat ke arah timur? Mana ada bumi berputar ke arah utara? Kau ni gila apa? Berputarlah. Berputar ke arah, siapa tahu? Dia berputar ke arah, no. Sebenarnya bumi berputar ke arah barat. So dia berputar ke sana. Dia berputar ke sana. Okay, bila bumi berputar ke barat, that's why nampak matahari daripada apa? Daripada timur ke barat. You see? So dia macam tu. Okay, so inilah yang berkaitan dengan bumi. Kata ke arah utara. Dia ke arah utara. Okay. Tak ada memeningkan. Memang dia agak memeningkan. Tapi kamu kena banyak imagine ya. Banyak imagine. Dan prime median ni, garisan tengah-tengah prime median ini, sebenarnya kalau kita lihat, dia akan, kenapa dipanggil Greenwich Meridian Pangkal? Greenwich Meridian Pangkal kerana dia akan lalu satu tempat dekat sini yang dipanggil Bandar Greenwich di United Kingdom, di London iaitu Bandar Greenwich. Okey, buktinya inilah dia. Okey, kamu tengok bandar ni, okey, di mana ni? Di England. Okey, ada Greenwich. Di manakah Greenwich itu? Okey, kalau tak silap cikgu kat sini. Somewhere around here. Mana? Limau Peninsula. Ni Greenwich. Ni Greenwich. Okay, ini Greenwich. Dan apa yang ada di sini tak ada apa-apa pun sebenarnya. Tapi tempat permulaan untuk mengira Greenwich. Di sini dia melalui bandar Greenwich ini. Yes. Okay. Nampak Greenwich Peninsula Ecology Park. So ini adalah bandar Greenwich. Dia ada dia punya ni ya. Dia punya kawasan Greenwich dia kat sini lah. Okay. Ada apa kat situ? Tak ada apa-apa. Cuma dia mengira daripada sini. Dia buat kiraan bermula daripada sini. Daripada kawasan ini. Daripada kawasan Greenwich ini. Melalui kawasan ini. Okay. So dia kita kata sebagai satu yang menarik lah sebenarnya. Greenwich Park dan juga Greenwich. Okay. Baik. Ada soalan nak tanya? Greenwich Park. Okay. So garisan ini melalui cantiknya landscape dia. Yes. Inilah dia. Okay. Garisan prime median. Maknanya garisan Greenwich Meridian Pangkal ataupun GMP. Okay. Baik. Cukup. Tak payah banyak-banyak. Okay. Nanti banyak-banyak nanti siap jalan aja. Okay. Baik.